اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pagi ini bertarikh 26 Zulqa'dah 1444 Hijriyah. Alhamdulillah, kita ucap syukur yang tak terhingganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan masih mengekalkan kita dengan kehidupan pada pagi ini, dibekalkan kita dengan iman, Islam, tauhid dan ma'rifah, supaya kehidupan yang Tuhan beri kepada kita ini kita tidak akan lupa dan lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan meneruskan amalan dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, macam ayat yang saya bacakan kepada tuan-tuan sebentar tadi, ayat yang dipetik daripada surah At-Taubah ayat 105, di mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya bukan hanya iaitulah maknanya Tuhan tujukan pada Nabi, tapi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada semua manusia yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah kata Allah, waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, hendaklah kamu semua beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana iaitulah bahawa sesungguhnya untuk sama-sama kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita beramal sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fasayarallahu amalakum, kerana sesungguhnya segala amalan kamu itu akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya Allah Ta'ala lah yang akan mengurniakan balasan yang setimpal dengan segala amalan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah. Malah ia menjadi penyebab utama untuk kita berjaya di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah Tuhan kata bukan sekadar akan dinilai oleh Allah, iaitulah juga dinilai dan dilihat oleh Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat dan dinilai oleh orang-orang yang beriman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iaitulah bila Tuhan beri peluang kepada kita untuk hidup, maknanya Allah Ta'ala nak bagi peluang untuk kita beramal sebanyak mungkin kepada Allah. Kenapa kita perlu menjadi manusia yang giat dengan amalan kepada Allah?
Jawapannya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iaitulah kerana kita akan dikembalikan kepada Allah, dan kemudiannya bila kita dikembalikan kepada Allah, sesuatu yang boleh membela kita di hadapan Allah kemudiannya menjadi sesuatu yang cukup berharga di sisi Allah, segala amalan yang dibuat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kita syukur sungguh-sungguh dengan sehari lagi nikmat kehidupan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga ucap syukur kepada Allah di mana masih lagi diberi peluang kepada kita untuk menjadi talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu, orang yang dapat menambahkan khazanah ilmu, iaitulah untuk memisahkan kita daripada kejahilan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah mungkin ada di kalangan kita, iaitulah semasa muda dulu kita tidak diberi peluang oleh Allah, ataupun mungkin dengan kelalaian, dan juga iaitulah mungkin pada waktu itu kita masih menganggap panjang lagi masa kehidupan kita di atas muka bumi. Anggaplah itu sebagai satu sejarah kepada kita. Kita menjadi manusia yang lalai pada Allah. Kita tidak ikut untuk menambah ilmu di atas muka bumi Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk hidup. Maknanya Tuhan masih bagi peluang kepada kita untuk menambah khazanah ilmu supaya keluar kita daripada kejahilan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ia merupakan satu nikmat yang paling ulung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah proses menuntut ilmu ini ialah merupakan satu proses yang disebut sebagai proses tuliz zaman. Sepanjang masa tidak ada penghujung dan tidak ada penyudahnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu Nabi sebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Maknanya selagi kita boleh bernyawa di atas muka bumi, kita tidak akan sia-siakan peluang menjadi penuntut ilmu di atas muka bumi Allah. Dan kita akan harungi proses ini walaupun banyak kesusahannya, walaupun banyak cabarannya, walaupun banyak tribulasinya, dan kemudian banyak kepahitan yang kita kena tempuh dalam proses untuk menuntut ilmu di atas muka bumi Allah. Pasal itu pesanan yang dibuat oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya buka satu kitab semalam tuan-tuan, terjumpa satu pesanan utama yang dibuat oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini untuk menjadi pedoman kepada kita semua. Dan saya nak jadikan muqaddimah kepada kuliah kita pada pagi ini tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iaitulah kata Imam Asy-Syafi'i, wa man lam yazuq murrat ta'allum sa'atan tajarra zullal jahli tula hayatih. Itu antara kata-kata dia yang paling hebat. Dia kata apa? Dia kata sesiapa yang tidak langsung mahu merasakan kepahitan untuk menuntut ilmu walaupun sesaat. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau ada di kalangan manusia pada hari ini, dia tak pernah merasai walaupun sedikit kepahitan dalam usaha untuk menuntut ilmu walaupun hanya sekejap, ataupun iaitulah pada masa yang begitu singkat,
walaupun dalam masa yang begitu singkat ini dia tidak pernah merasai susah payah untuk menuntut ilmu. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Tajarra' zullal jahli, maka bersedialah dia untuk tenggelam di dalam kejahilan, iaitulah sepanjang hidup dia dalam keadaan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedialah untuk jadi manusia yang hina. Maksud jadi manusia yang hina, yang tenggelam dengan kejahilan ini, iaitulah maksudnya dia akan menjadi salah seorang manusia yang bersifat dengan sifat jahiliyah. Walaupun mungkin persoalan dunia dia tahu semua, tapi maksud jahil di sini iaitulah jahil dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita takut sangat tuan-tuan, kerana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala pernah menyebut tentang ciri-ciri sifat jahiliyah yang ada di atas muka bumi Allah, dan Allah Ta'ala menyebut tentang sifat-sifat manusia jahiliyah. Antara sifat manusia yang bersifat jahiliyah, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya walahum 'anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Ini antara sifat manusia yang bersifat dengan sifat jahiliyah. Apa dia kata Allah? Allah Ta'ala kata, iaitulah manusia yang bersifat dengan sifat jahiliyah itu, iaitulah mereka cukup alim dan mahir, mereka pakar dengan kehidupan dunia mereka, tetapi mereka jahil dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia tuan-tuan. Contoh, ada manusia yang dia mungkin seorang profesional dari segi dia punya profession ataupun pekerjaan dia. Kita ambil contohnya, dia seorang arkitek. Bila sebut arkitek ni hebatlah, iaitulah di kalangan ahli masyarakat ini, iaitulah salah satu pekerjaan yang cukup diinginkan dan dihormati, kerana dari segi gaji dia pun tinggi, kemudian dari segi orang panggil pekerjaan dia pun nampak hebat tuan-tuan. Tapi kata Allah, kalau seorang arkitek itu dia cukup mahir dengan kerja dia boleh orang bagi maknanya satu permintaan untuk dia buat, iaitulah satu lakaran tentang pembinaan, satu binaan yang begitu futuristik. Contohnya, dia boleh mempersembahkan dengan begitu hebat. Tapi kalau sekiranya dia jahil dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala, dia lalai dengan persoalan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk salah seorang manusia yang bersifat dengan sifat jahiliyah. Pasal itu kita tak mau jahil tuan-tuan. Kita nak jadi orang yang biarlah, iaitulah walaupun mungkin ilmu tak sebanyak mana, tapi sekurang-kurangnya kita juga manusia yang alim walaupun sedikit, iaitulah terutamanya tentang persoalan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ucap syukur banyak-banyak dan sungguh-sungguh pada Allah, kerana pada pagi ini Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita untuk kita mengenal alam akhirat Allah, untuk kita melihat peringatan-peringatan Allah di dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan dan rahmat Allah ini. Dan kita harap supaya Tuhan istiqamahkan kita sehinggalah sampai satu saat apabila Tuhan cabut nyawa kita, Tuhan cabut iaitulah dalam keadaan Tuhan redha pada kita.
dan kita juga redha pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Cukuplah tuan-tuan sedikit daripada muqaddimah, mudah-mudahan ia memberi satu panduan dan pedoman kepada kita. Kita sambung balik perbahasan kitab kita yang kita duk mutalaah begitu lama di masjid ini, iaitulah masih lagi kitab yang bernama Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin, karangan ulama besar daripada bumi Fatani, iaitulah Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Ulama inilah yang terkenal mendidik umat yang begitu hebat di Makkatul Mukarramah dengan ilmu usuluddin dan ilmu tauhid supaya manusia mendapat pedoman daripada Allah. Baik, nak sambung tak mana tuan-tuan? Kita sambung pada muka surat 9 di mana masih lagi tentang kesempurnaan sembahyang berjamaah. Salah satu kesempurnaan sembahyang berjamaah yang paling penting iaitulah susunan saf. Yang kita dah bahas dalam kuliah kita yang lalu tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu kita bacakan dalam kuliah kita yang lalu sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah, iaitulah kata Nabi, samakan olehmu, iaitulah saf kamu, kerana sesungguhnya menyamakan saf itu min iqamatis salah, sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang berjamaah. Malah sebahagian ulama sebut fadilat utama sembahyang berjamaah itu terletak kepada kesempurnaan saf sembahyangnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Maka kalau kita tidak peduli kepada persoalan saf, kita pun sembahyang berjamaah, kita akan rugi dari segi fadilat, iaitulah yang cukup banyak Allah Ta'ala beri kepada sesuatu sembahyang jamaah yang sempurna safnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu Nabi iaitulah tekan persoalan sempurna saf. Begitu juga sahabat tekan tentang kesempurnaan saf. Bagaimana kalau kita tengok dulu, iaitulah antara pimpinan-pimpinan Islam, maknanya dia nak bagi sempurna saf, kita ukur melalui tumit, bukan melalui depan kaki. Karena kalau depan kaki kita ambil jari kaki kita ukur bagi sama, saf kita tidak akan sama. Pasal kaki kita ni bukan semua sama panjang, ada yang pendek sikit, ada yang panjang dan sebagainya. Maka iaitulah nak bagi sempurna, kita kena ukur dengan tumit. Kata ulama yang muktabar tu, ada pimpinan Islam diambil pedang, maka disusun saf, ditarik pedang dia tu, iaitulah kalau tak sempurna tumit tadi, iaitulah boleh luka dengan pedang tadi ni tuan-tuan. Tapi tak ada yang luka. Pasal apa? Pasal mereka faham tentang susunan saf dengan sempurna. Untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bila kita tengok dalam sembahyang ini, Islam ajak kita siap tentang kesempurnaan penyusunan dan juga disiplin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu ada bersembang dengan seorang.
Masa iaitulah seorang kawan lah sambil duk tengok dalam YouTube tu tuan-tuan, bagaimana iaitulah kawat-kawat kaki seluruh dunia. Adalah tentera-tentera dia, ada tentera Amerika lagu mana kawat dia, antara tentera Rusia lagu mana kawat dia, kemudian tentera Malaysia lagu mana kawat dia, begitu juga PLA, People Liberation Army, tentera pembebasan rakyat daripada Republik Rakyat Cina pun bagaimana kawat kaki mereka. Sebenarnya menarik tengok tuan-tuan, bukan pasal apa dia tersusun elok, cantik, sempurna dan sebagainya. Dan masa duk tengok komentar dalam tu disebut bagaimana antara kawat kaki yang nampak begitu berdisiplin dan sempurna iaitulah Tentera Pembebasan Rakyat Cina, PLA tuan-tuan. Cuba tengok bagaimana mereka kawat masa hari kebangsaan Cina apa semua. Allah tak tahu nak abang, sempurna, cantik, disiplin, dengan kaedah sempurna. Sebenarnya tuan-tuan, bila saya sembang dengan kawan tadi, dia duk puji sakan lah, tapi sebenarnya kalau nak kira betul-betul dalam penyusunan disiplin yang begitu sempurna telah diajar oleh Islam, dan kemudiannya iaitulah dibentuk dengan sempurna sunnahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma biasalah kadang-kala kita tak anggap benda tu hebat, dan benda tu iaitulah maknanya seolah-olah satu benda yang cukup besar bagi kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak tengok lagi apa yang disebut oleh Nabi tentang kesempurnaan saf ni. Kita tengok tuan-tuan, muka surat 9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah bersamaan oleh kamu pada saf. Dia sebut bersamaan oleh kamu. Maknanya kalau kita buka matan hadis, dia disebut ini satu arahan dan perintah daripada Nabi. Hendaklah bersamaan oleh kamu pada saf. Maknanya Nabi dia sebut kamu ni bila kamu bentuk saf dalam sembahyang, bagi sama dan bagi sempurna, bagi elok, bagi rapat, bagi elok. Pasal apa? Tujuan dia ialah Allah Ta'ala akan bagi satu hadiah yang paling hebat. Orang yang bagi sama saf dan kemudian rapat saf bagi elok ini, nescaya bersamaan oleh segala hati kamu. Itu hadiah yang diberi oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala akan bagi jadi insya-Allah orang yang rajin sembahyang berjamaah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bila dia maknanya tengok manusia bila dia bentuk saf dengan sempurna, salah satu hadiah yang Allah Ta'ala akan bagi, Allah Ta'ala akan bagi jadi hati kita ni, iaitulah mudah mendapat muafakat dan persamaan. Yang ni penting tuan-tuan, walaupun kita boleh kata manusia tu rambut sama hitam, hati lain-lain. Pasal itu kita nak dapat bagi sama semua payah. Tak sah kata hal lain. Di rumah kita suami dan isteri tu pun nak bagi dapat persamaan payah tuan-tuan. Biasalah, yang tu sifat hati manusia. Hati manusia dia tak boleh sama, payah nak dapat kesatuan. Tetapi insya-Allah pelajaran utama untuk kita iaitulah bila kita boleh bentuk saf dengan sempurna,
Allah Ta'ala akan anugerahkan satu benda. Apa dia? Iaitulah hati kita ini mudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni yang kita nak sangat-sangat tuan-tuan. Tambah-tambah macam kita di Malaysia ni. Di Malaysia ni umat Islam merupakan penduduk majoriti. Nak bagi tuan-tuan, bukan penduduk minoriti. Kalau campur, iaitulah Semenanjung Malaysia pun campur dengan Sabah, campur dengan Sarawak, 30 juta penduduk Malaysia, 32 juta penduduk Malaysia ni tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah, umat Islam iaitulah dekat-dekat 60% masih lagi iaitulah membentuk kelompok majoriti tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tetapi satu cabaran besar di Malaysia ni nak satukan hati umat Islam. Patutnya dia bukan satu kerja yang payah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal iaitulah umat Islam ini dia ada satu, orang panggil apa? Kesatuan. Kesatuan dia apa dia? Agama tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Melalui agama itu dia ada alat penyatuan yang paling utama. Apa dia? Iaitulah hablum, yang disebut iaitulah apa dia tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar, iaitulah hablullahil matin, tali Allah yang paling kokoh. Apa dia? Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu merupakan tali Allah yang paling kokoh untuk mengikat kesatuan umat Islam ni tuan-tuan, terutamanya di Malaysia. Pasal itu Tuhan kata apa? Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, janganlah kamu berpecah belah. Itu Tuhan sebut dalam Al-Quran tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sepatutnya iaitulah kalau dari segi idealistiknya memang sudah boleh disatukan umat Islam ni tuan-tuan. Satu macam tak sah. Kita ada penyatuan melalui hablullahil matin, tali Allah yang paling kokoh. Lepas tu pula iaitulah umat Islam ditunjuk model utama bagaimana untuk menyatukan hati manusia, iaitulah melalui saf sembahyang berjamaah. Malah Nabi sebut apabila kamu satukan saf, hadiah utama daripada Allah, hati kamu mudah, iaitulah apa dia, mudah untuk disatukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi realistiknya, hakikat sebenarnya kita boleh tengok perpecahan umat Islam. Dari segi politik pun berpecah. Parti politik umat Islam, fikir tengok berapa parti politik dia. Dari segi politik, dari segi parti politik saja, tu tak kira fikrah dan pahaman lagi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Orang kafir walaupun banyak kita kata depa punya orang panggil apa, kumpulan dan sebagainya, tapi Syekh Abdul Qadir Audah sebut mereka bersatu dalam keadaan kepentingan mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang sebut, dia kata awak payah sangat. Jawab dia senang ya. Iaitulah nak jawab mudah. Salah satunya kita praktik dah. Iaitulah permulaan yang disebut tadi. Contohnya pembentukan saf sembahyang berjamaah. Tu kaedah dia. Baik. Jadi satu yang kemudiannya kita boleh tengok lebih mendalam, iaitulah hidup tak sembahyang jamaah di kalangan umat Islam. Tu dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tengok-tengok hidup lah, bukan tak hidup ustaz. Sungguh macam kita tengok payahlah nak jumpa masjid ke surau yang lengang setiap waktu, tak ada orang sembahyang berjamaah, payah nak jumpa juga. Tapi ada dah
Ada. Bukan tak ada langsung, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan kadang-kala iaitulah hidup sembahyang berjamaah, tetapi kalau nak dibandingkan dengan penduduk laki-laki dalam satu-satu qaryah ada, iaitulah hak yang sembahyang berjamaah mungkin iaitulah nak cari 1/10 pun payah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu kaedahnya untuk kita ambil i'tibar. Walaupun majoriti ulama sebut hukum asah sembahyang berjamaah ini hukumnya fardu kifayah, maknanya cukup ada dah yang mendirikan walaupun 2 orang, melepaskan dosa seluruh penduduk kampung itu di atas muka bumi Allah. Walaupun jumhur ulama berpegang dengan pendapat macam tu, jangan kita anggap mudah persoalan sembahyang berjamaah ni. Pasal itu Islam ajak kita sungguh-sungguh untuk kita ambil i'tibar di atas muka bumi Allah. Lalu lagi, kalau tengok tadi Nabi kata hendaklah bersamaan oleh kamu pada saf, nescaya bersamaan oleh segala hati-hati kamu. Bila kita dapat hidupkan sempurna saf bagi sama elok, hati kita pun akan dapat sama. Walaupun kita memang tak akan boleh menjadi orang yang standard semua sama ya hati kita. Payahlah, pasal Tuhan bagi jadi dah macam tu. Tapi persoalannya sedikit sebanyak pada asas kita boleh menyatukan sama-sama kita untuk mendapat satu kesatuan wahdah yang disebut dengan wahdatul fikriyah, satu kesatuan dari segi pemikiran, wahdatul amal, satu kesatuan dari segi gerak kerja. Lepas tu apa lagi? Iaitulah wahdatul maqasid, kesatuan tujuan kita dan matlamat kerja buat kita. Yang ni yang kita nak sangat, tuan-tuan. Tambah-tambah kalau kita duduk dalam organisasi, nak bagi berjaya sesuatu organisasi ni, kesatuan tu penting. Atau sah kata banyak macam kita sebut masjid. Pentingnya kesatuan hati di kalangan ahli jawatan kuasa masjid. Walaupun mungkin pandangan berbeza, dia kadang manusia ni bukan sama semua. Kalau kata bukan takat sampai pangkat tak sama, hak minat pun jadi tak sama, tuan-tuan. Macam makan, ada orang yang minat makanan lagu ni, ada orang yang minat makanan lagu ni, ada orang yang minat makanan lagu ni. Tak apa, yang pentingnya tuan-tuan ialah bila kita nak buat kerja apa-apa, matlamat kita untuk menegakkan Islam. Contohnya macam kita yang pegang masjid ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bila nak buat apa-apa pun, maka gerak kerja dia untuk kebaikan dan agama Allah dia jadi sempurna. Pasal apa? Pasal ada kesatuan tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi senanglah nak buat kerja. Program apa pun senang jadi, tuan-tuan, terutamanya program yang baik. Pasal apa? Pasal adanya kesatuan tadi yang disebut dengan persamaan, similar pada satu benda, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi permulaan untuk dapat persamaan tadi ni, iaitulah ketika Allah Ta'ala ajak kita betul-betul melalui pembentukan sah sembahyang yang kita nak bentuk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik lagi, Nabi kata lagi tu, dan hendaklah bersentuh-sentuhanlah kamu di dalam saf, nescaya berkasihanilah kamu. Apa maksud dia? Maksudnya iaitulah bila kita bentuk saf tu yang dia kata jangan bagi renggang. Maknanya jangan sampai peringkat ada celah-celah yang boleh dicelahi oleh syaitan dan iblis untuk mengganggu kita. Biar bersentuhan, kalau boleh bau dengan bau. Lepas tu kalau boleh bersentuh lagi, biar rapat dan bersentuh. Untuk apa? Kerana iaitulah bagi bila kita bersentuh,
akan bertambah kasih sayang sesama kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dialah macam kita sebut dalam kuliah kita yang lalu lah. Dia kadang-kala kita ni dia ada sifat selfish, iaitulah mementingkan diri di atas muka bumi Allah. Tu yang kadang dia orang panggil apa, kalau boleh tak mau bagi rapat tu bukan pasal apa. Ni sat lagi iaitulah dia nak bergerak, lepas tu dia nak rokok, dia nak sujud, dia nak bangkit dan sebagainya. Dia berasa orang panggil apa, seolah-olah cukup payah. Pasal itu dia bina ruang siap-siap. Untuk apa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Untuk keselesaan dan juga iaitulah maknanya kesenangan dia. Jangan wujud budaya macam ni tuan-tuan. Kerana di situ dah bila kita sebut sembahyang berjamaah ni, dia nak ajak kita supaya hidup dalam suasana menjadi ukhuwah sesama Islam. Sebab itu ukhuwah ni macam kita ni dalam semua orang Islam, kita masyarakat Islam ni, kita ni satu usrah, satu keluarga. Bila nak bentuk satu keluarga ni, makna hang kena faham aku kena faham hang. Lepas tu sampai satu peringkat, aku boleh korbankan diri aku untuk hang, hang pun boleh korban diri hang untuk aku. Sampai peringkat tu lah. Kalau boleh dapat tu kira memang cukup cantik lah tuan-tuan. Jadi sebab itu maknanya biak bersentuhan tadi, maknanya seolah-olah kita sanggup menjadi orang yang tak apalah korban sedikit keselesaan. Yang pentingnya ialah kita maknanya sama-sama dapat fadilat dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang ada jadi tu. Kita ni bila orang panggil apa nak bentuk sah bagi sempurna lah, kita bagilah bersentuh. Dia tengok satu macam tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia tengok tu macam ni apa punya cerita ni, tak apalah dia genyak lah, kita pun genyak lagi dia tengok lagi satu macam lagi, kita dia genyak lagi tuan-tuan. Payah ceritalah kalau lagu tu untuk kita ambil i'tibar. Dan ini bukan kata-kata saja-saja, tapi memang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu yang kadang benda yang paling basic dan benda yang paling asas untuk kita mendapat kesatuan dan kasih sayang yang tu pun kita tak dapat nak laksanakan dengan sempurna. Bagaimana kita nak bentuk benda yang lebih hebat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu yang kadang iaitulah dia berlaku benda kecil ni pun tak dapat kita nak laksanakan dengan sempurna. Itu yang sampai peringkat dalam masalah politik sendiri pun iaitulah kadang kerana tak setuju dengan sama-sama orang Islam, dia sanggup minta tolong dan bekerja sama dengan orang kafir. Dia lebih rela iaitulah bersama-sama dengan orang kafir daripada bersama-sama dengan saudara Islam dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kalau kita sejarah Melayu ni, sejarah iaitulah Malaysia ni, memang jumpa banyak lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Macam bagaimana Inggeris dulu dia boleh bertapak di bumi tanah Melayu ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Mudah. Kadang dia tak payah masuk banyak-banyak, masuk jarum banyak-banyak. Dia tengok contoh bila mati seorang raja di bumi tanah Melayu ni dulu, ada pewaris banyak, tinggal pewaris banyak, tambah negeri itu pula tak namakan siapa yang akan menggantikan, iaitulah kalau sultan ni mati. Anak pula ramai, anak laki-laki, lepas tu pakat kawani sokong kawanu sokong kawani berkelahi, berebut takhta. Yang tu kalau buka sejarah memang banyak cerita, banyak negeri di tanah Melayu ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Iaitulah bila berebut takhta tu, kotlah nak bincang bagi elok, tak apalah bagi kawani ke apa ke dan sebagainya. Dah sampai peringkat berebut tu berperang.
Lepas tu ada pengikut masing-masing pula. Lepas tu Inggeris ni dia pi maknanya cucuk jarum sokong salah satu ya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bila sokong salah seorang, lepas tu menang dia berjaya memerintah. Masa itulah maknanya itulah Inggeris tadi iaitulah bahawa sesungguhnya dia akan mula mencingkam di tanah Melayu pada waktu itu. Bermulalah penjajahan dia sedikit demi sedikit di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan. Itu menunjukkan bagaimana tak adanya kesatuan dan kasih sayang sesama Islam dan juga sesama umat Melayu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu bila saya baca cerita tentang empire hebat bumi Melayu dulu pun tuan-tuan, macam contohnya kerajaan Banjar Darussalam yang memerintah boleh kata sebahagian besar negeri ataupun pulau Borneo tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dulunya pulau Borneo tu tuan-tuan separuh hak milik iaitulah Empire Brunei, dan juga separuhnya lebih besar daripada tu iaitulah maknanya kerajaan Banjar Darussalam. Hebat tuan-tuan. Last sekali jatuh kerajaan Banjar ke tangan Belanda tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan bila dibuat postmortem oleh ahli-ahli sejarah, iaitulah maknanya kalahnya kerajaan Banjar. Adakah tenteranya itu tentera yang lemah? Senjatanya pun mungkin senjata yang komat? Tak. Kalah utamanya iaitulah apabila munculnya iaitulah petualang-petualang daripada kalangan umat-umat Melayu yang beragama Islam sendiri tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu yang iaitulah seorang tokoh pimpinan Melayu yang hebat, Raja Ali Haji. Dia sebut, dia kata iaitulah sesungguhnya kerajaan Islam di bumi Melayu ni dulu kuat, tapi jatuh tu bukan pasal apa, kalah pun bukan pasal apa, bukan pasal senjata, bukan pasal apa, tetapi kerana wujudnya di kalangan orang-orang Melayu tu, bangsa Melayu, muka Melayu, nama Melayu, bangsa agama dia Islam, tetapi hatinya hati Portugis, hatinya hati Belanda, hatinya hati Inggeris. Dia lebih sayang orang kafir daripada sama-sama Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu Islam ajak siap-siap dari segi sah tu bentuk bagi sempurna, bagi elok. Insya-Allah dua benda kita akan dapat. Satu, hati kita akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, apa dia? Iaitulah kita akan mudah berkasih sayang sama-sama kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pasal itu amai siap-siap kita lepas ni, kalau kita jadi orang yang cukup payah nak bagi sempurna saf, sembayang mula nak sembayang tu suatu imam kata dah sauf subuh pakum, masa tu kita sedanglah, maka kita akan bagi sama, bagi elok. Lepas tu bila bentuk saf, kita akan rapat dan sanggup sentuhan sama-sama kita, maka kita sedar inilah dia satu jalan untuk mendapat kasih sayang sesama orang Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik, tengok lagi tuan-tuan. Dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, diri oleh kamu akan segala saf dan berbetuli oleh kamu antara segala bahu. Buat sah bagi elok, bau bagi sama. Tutup oleh kamu akan celah-celah
Iaitulah bahawa sesungguhnya jangan bagi ada peluang untuk syaitan menyelit masuk di tengah saf kita tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak payah habaq, benar ni tak payah panggil. Dan masing-masing kalau boleh faham tanggungjawab masing-masing, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan kalau boleh sah ni jangan jenis semawa. Nak bagi tuan-tuan, pasal tok guru saya mengajar di pondok dulu, dia kata iaitulah bahawa hakikat ada dua jenis semawa. Satu semawa yang paling jahat, dan bukan semawa yang paling keji. Satu lagi semawa yang paling baik. Dia ada dua jenis, tuan-tuan semawa. Tahu semawa? Semawa ni makna bahasa apa? Bahasa lama lah. Kalau bahasa lah dia panggil pelawar. Pelawar orang. Sila. Dua jenis semawa. Satu semawa yang paling keji. Satu lagi semawa yang paling, iaitulah paling baik. Apa dia kita tengok. Tapi kadang berlaku sebaliknya dalam masyarakat kita. Kita ambil dulu semawa yang paling baik. Semawa yang paling baik ialah maknanya kita semawa makanan pada orang, iaitulah dahulukan orang lain. Macam contoh, macam hari ini kenduri buffet, contohlah. Tengok yang dalam piring salah satu buffet itu adalah lauk. Kita makan kenduri ni, ada gulai. Lepas tu ada 6 sak lah. Lepas tu yang paling orang pakat sedap sekali, khabu perut contohlah. Khabu perut. Nampak syok. Tapi ada sejemput ya tuan-tuan. Kalau giliak kita azat lagi ni, giliak kita mana kita dapatlah sejemput tu lah tu. Orang belakang tak ada. Kita sanggup pusin belakang kita, orang belakang kita sila pergi bagi ke dia. Itu yang paling baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak ada pasal lah mana nak boleh tinggal sejemput kita duk mak duk aim dah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi itu semawa yang paling baik, tuan-tuan. Kita utamakan orang lain. Baik, satu. Yang kedua, semawa yang paling keji. Walaupun dia tak sebutlah hukum dan sebagainya, tuan-tuan, kita semawa sah pada orang. Macam contoh ni kerap berlaku ni. Iaitulah kita tunjuk, contohlah ada sah di depan kosong. Kita duduk belakang tu, patutnya kita. Tapi segan. Dah duduk orang tu dah. Segan nak gerak tolak. Sila tolak orang suruh pergi, tuan-tuan. Itu semawa yang keji. Pasal apa? Seolah-olah kita tak mau pahala yang lebih di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah semawa tak apa bila. Dia jegir kita pula. Dia jegir pasal buah tak pergi. Lebih kurang macam tu lah, tuan-tuan. Dia tak kata lah lagu tu. Tapi dia punya jegir, punya marah ni tak tahu nak bang, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu saya kata tadi, kalau boleh pastikan sungguh-sungguh kita faham masing-masing, tuan-tuan, tanggungjawab kita. Tengok kosong depan, lepas tu iaitulah kita boleh pi, kita pi, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi nak buat guna dah segan dah, tuan-tuan. Dia segan nak jalan, dia segan nak gerak, dia segan duduk tang tu. Patutnya dia sah ni, martabat sah. Lagi depan lagi bagus, lagi depan lagi bagus, lagi depan lagi bagus, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pasal itu ubah budaya ni. Jangan duk kira duk tunjuk orang. Dah tunjuk tak apalah, marah kat orang pula, orang tak pi. Padahal sepatutnya dia yang nak kena pi. Ada tak pi, tuan-tuan. Itu kaedah dia untuk kita ambil iktibar. Maknanya nampak peluang adanya sah yang kosong. Kalau kita nampak itulah kita boleh pi, kita pi. Jangan bagi peluang untuk syaitan menempati tempat tu, tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lembutkanlah oleh kamu dengan segala tangan segala saudara kamu. Maksudnya iaitulah jangan menggunakan kekerasan. Kita kalau boleh biar berlemah lembut,
dan janganlah kamu tinggalkan akan segala lubang-lubang syaitan. Jangan tinggal lubang-lubang syaitan. Dan barang siapa menghubungkan saf, menghubung akan dia oleh Allah. Siapa yang dia jaga elok saf ni, Tuhan akan hubungkan dia. Dan barang siapa memutuskan saf, nescaya memutus akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan putih hubungan tu tuan-tuan. Maknanya dia payah nak dapat kesatuan umat Islam. Pasal itu kita umat Islam ni dari segi basic macam ni tuan-tuan, dia kena jadikan iaitulah kalau boleh berkasih sayang sama kita. Dan salah satu konsep berkasih sayang sama kita ni, kita boleh berlebih kurang sama-sama kita. Ni kadang dengan orang Islam lah, tak boleh sama-sama Islam lah. Kira jawab dia masa berkawan bagus, tapi masa berkelahi ni Allah, dia berkelahi sungguh-sungguh dan dia tak boleh berlebih kurang walaupun sikit. Tapi yang syoknya pasien masyarakat kita pula, dengan sama-sama Islam dia tak boleh berlebih kurang. Dengan orang kafir lembek tengkuk tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lagu tu pula. Sedangkan Allah Ta'ala ajak kita, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah dan pengikut Muhammad sifatnya iaitulah bersangatan, bermusuhan dengan kafir yang memusuhi Islam dan berkasih sayang sesama orang Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tu kaedah dia untuk kita ambil i'tibar. Baik, tu kena faham tentang tu untuk sama-sama kita mendapat panduan dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita belajar pada pagi ni tuan-tuan, maknanya menghidupkan dan kemudian menyempurnakan dan kemudian bagi sama sah ni bukan satu perkara yang kecil. Ia merupakan satu perkara yang cukup besar dalam sembahyang berjamaah. Pasal itu jadikan bila kita sembahyang berjamaah itu satu keutamaan untuk kita ambil berat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kerana kesan dia besar. Apa kesan dia? Kesan dia ialah maknanya hati kita sama-sama kita ni, orang Islam ni boleh disatukan. Apabila orang Islam hatinya boleh disatukan, insya-Allah tidak ada mana-mana pihak yang boleh mengganggu gugat kekuatan umat Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulan yang boleh kita ambil daripada kuliah kita pada pagi ini tuan-tuan. Dan telah meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib. Tanda tentulah. InsyaAllah apa yang disebut oleh Al-Barra bin Azib ni daripada iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bahas lagi dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Ada soalan? Tak, no? Kalau tak ada, tak apalah. Takat itulah dapat saya sampaikan pada pagi ini. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya. Walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.